Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang best. Anda share kepada orang ramai dan khususnya yang ada di Pulau Pinang, di Sungai Bakap yang mengundi. Kata Saifuddin, Setiausaha Agung PKR, tiada beza 10 atau 11 kerusi pembangkang. Dengar betul-betul. Perikatan Nasional PN yang kini mempunyai 10 kerusi, Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang disifatkan sudah cukup menjadi pembangkang di negeri itu. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekiranya pengundi Sungai Bakap tetap memilih PN menjadi wakil rakyat mereka sekali lagi, ia tidak akan membawa apa-apa perbezaan di kawasan berkenan. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dan Perikatan Nasional sebelum kosong ada 11 kerusi. Manakala perpaduan pula ada 29 kerusi. Sekarang perpaduan ada 29 dan Perikatan Nasional pula ada 10 kerusi. Selepas seorang penyandang meninggal dunia, yang 10 kerusi itu sebenarnya sudah cukup jadi pembangkang, kata beliau. Tiada beza pengundi Sungai Bakap nah hantar seorang lagi wakil rakyat pembangkang yang lebih baik beri peluang kepada calon Pakatan Harapan mewakili perpaduan yang mempunyai kelayakan akademik tinggi serta sanggup menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah perpaduan di Taman Widuri Sungai Jawi di sini malam tadi. Saifuddin Nasution Ismail berkata, kemenangan calon PH di Sungai Bakap juga akan memperkukuhkan dan menguatkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan di Pulau Pinang. Sejak tahun 2008, kerajaan Pulau Pinang diperintah PH hingga sekarang. Kini sudah mempunyai pengalaman sangat luas dengan pelbagai program kebajikan yang tidak terhitung, sedangkan ketika itu menjadi pembangkang, berikutan tidak senada dengan pusat. Sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Kerajaan Pulau Pinang mempunyai rekod yang jelas dari segi penyaluran bantuan, antaranya bantuan anak sekolah, masuk universiti, bantuan masjid dan surau, pemandu teksi dan bas, serta air sejahtera bantuan tunai kepada warga emas dan ibu tunggal. Ini sudah terbukti apabila PH sudah memerintah Pulau Pinang memasuki penggal keempat. Dan inilah peluang pengundi Sungai Bakap untuk memilih calon perpaduan mewakili mereka. Banyak kelebihan jika wakil rakyatnya daripada kerajaan perpaduan. PRK Sungai Bakap menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon PH, Dr. Johari Arifin, 60 tahun, dan Perikatan Nasional yang diwakili bekas eksekutif logistik yang juga naib yang di-Pertua PAS Nibung Tebal, Abidin Ismail, 56 tahun. Mudah untuk faham apa yang dikatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail ini. Mudah. Tiada gunanya mereka tambah satu kerusi yang tidak membawa apa-apa makna. Daripada menjadi pembangkang terus, lebih baik jadi kerajaan. Sebab apabila Anda jadi kerajaan, banyak kelebihan. Dan kalau nak memilih nanti, kalau banyak mahu memilih yang sebenar-benarnya, mahu dipilih, mau jadi kerajaan nanti, katakanlah Anda nak mengubah kerajaan negeri, tunggu pilihan raya umum supaya waktu itu banyak berubah. Yang ini kalau hanya tambah satu, tiada apa-apalah, bergerak pun tidak, bergegar pun tidak. Jadi buat apa pening-pening, kata seorang netizen, seorang pempengaruh di TikTok. Pilihlah calon nomor 1, katanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini siaplah KJ dan Perikatan Nasional. Kali ini mereka dicabar. Perikatan Nasional, KJ dicabar. Lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock. Karena sebelum ini mereka galak nak pula menghantam Anwar Ibrahim kerana BlackRock. Kali ini mereka dicabar Perikatan Nasional, KJ, supaya melepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Nah, kita tengoklah, mereka ni benar-benar berjuangkah atau sekadar menunggang isu ini untuk jadikan isu kepentingan sendiri untuk politik.
Perikatan Nasional dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Ammar Atan mendakwa, ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Yang ini memang panas, cukup panas. Beranikah mereka menonjolkan diri dan tiba-tiba letak jawatan? Nah, kita tunggulah. Kita tunggu. Tetapi hari ini katanya, PN, Perikatan Nasional, sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar Perikatan Nasional PN, nyatakan pendirian mereka secara rasmi, dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ia akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin, seorang individu mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri Perikatan Nasional, contohnya yang mengendali lumbung emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahwa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS Internasional pada Mac 2024, di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpampang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Diodo Group Holdings Inc. Sementara itu, Ammar menjelaskan bahwa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi, sewaktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 600 juta US dollar sekitar 2.43 bilion ringgit telah diserahkan kepada BlackRock. Tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Yang ini paling sadis. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula hari ini menjadi terpaling Palestin, namun tidak semasa mereka berkuasa? Soalnya lagi. Pendedahan ini memang menarik. Pendedahan ini memang luar biasa. Anda share kepada semua orang. Dan kita jumpa lagi.